Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami membentangkan kajian yang bertajuk Perbezaan Gender dalam Pengamalan Teknik Hafazan Al-Quran, kajian di Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor MITS Alam Impian. Kajian ini telah dijalankan oleh Saudara Fakhruliza Muslim, Dr. Muhammad Amzari Tumiran dan Dr. Muhammad Zahirwan Halim Zainal Abidin daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary University Teknologi Mara. Pendahuluan. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci bagi masyarakat Muslim, merupakan antara mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Rasulullah. Konsep hafazan Al-Quran difahami menerusi penyampaian Al-Quran secara beransur-ansur kepada Rasulullah. Proses penyampaian Al-Quran oleh Jibril kepada Rasulullah berlaku dengan cara pembacaan kepada ayat-ayatnya. Pembacaan Al-Quran tersebut diajarkan Jibril kepada Rasulullah dengan menggunakan kaedah talaki. Talaki merupakan kaedah mempelajari pembacaan Al-Quran dengan mengikuti gaya bacaan guru. Proses pembacaan Al-Quran berlaku secara berperingkat bagi memudahkan Rasulullah menghafaznya. Proses tersebut menjadikan hafazan Rasulullah sentiasa kompeten dan konsisten. Selain itu, hafazan merupakan suatu proses pemeliharaan Al-Quran daripada unsur penyelewengan dan pemalsuan, seperti praktis para sahabat yang menghafaz Al-Quran. Meskipun usaha pemalsuan terhadap Al-Quran sentiasa berlaku, Allah memberi jaminan bahawa Al-Quran ini sentiasa terpelihara kesuciannya. Dalam usaha untuk memelihara kesucian Al-Quran, para penghafaz Al-Quran lazimnya mempunyai kemahiran membaca Al-Quran dengan tartil dan bertajwid. Kemahiran tersebut dijangka dapat membantu para penghafaz Al-Quran dalam mengingati bacaan mereka untuk tempoh yang panjang. Terdapat pelbagai teknik yang dijangka dapat membantu para penghafaz Al-Quran dalam proses hafazan mereka. Namun begitu, pengamalan teknik hafazan Al-Quran ini perlu dilihat perbezaan kecenderungannya berdasarkan gender kumpulan para penghafaz Al-Quran tersebut. Keadaan ini berlaku kerana terdapat perbezaan dalam pengamalan strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan gender yang berbeza. Bahasa Arab menjadi bahasa yang wajib digunakan dalam ibadat harian masyarakat Muslim. Kewajipan ini adalah berasaskan kepada bahasa Al-Quran yang diwahyukan dalam bahasa Arab. Bagi objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan menilai tahap pengamalan teknik hafazan Al-Quran berdasarkan gender para penghafaz Al-Quran di Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor MITS Alam Impian. Pencapaian akademik lazimnya didapati lebih baik dalam kalangan pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki. Teknik pembelajaran yang bersesuaian dijangka dapat meningkatkan prestasi pencapaian akademik. Selain itu, pencapaian para penghafaz Al-Quran kategori perempuan didapati lebih tinggi berbanding lelaki. Tambahan pula, hampir separuh para penghafaz Al-Quran tidak dapat menamatkan hafazan Al-Quran dalam tempoh masa 5 tahun pengajian mereka. Teknik utama yang digunakan oleh para penghafaz Al-Quran dalam menghafaz Al-Quran adalah seperti berikut. A. Dengan cara memahami maksud ayat Al-Quran tersebut, dan B. Menulis semula ayat Al-Quran berdasarkan pengulangan hafazan yang telah disemak oleh guru atau dipanggil tasmi'.
Ketidakseimbangan pencapaian hafazan Al-Quran antara gender ini dijangka berpunca daripada pemilihan teknik hafazan yang tidak tepat. Metodologi kajian. Kajian ini adalah sebuah kajian tinjauan dan dijalankan di MITS Alam Impian. Para penghafaz Al-Quran dalam kalangan murid berjumlah 192 orang di MITS Alam Impian terlibat sebagai responden dengan menggunakan teknik penentuan saiz sampel Cratchit and Morgan 1970. Set soal selidik digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dan dianalisis menggunakan perisian komputer IBM SPSS Statistics. Skala Likert 1 hingga 5 berdasarkan frekuensi pengamalan teknik hafazan tertentu digunakan, iaitu tidak pernah 1, sangat jarang 2, kadang-kadang 3, kerap 4 dan sangat kerap 5. Kajian rintis melibatkan kumpulan penghafaz Al-Quran yang berjumlah 30 orang telah dijalankan di Ma'had Tahfiz An-Nabawi Shah Alam, Selangor. Ujian Alpha Crombah telah mencatatkan nilai kepercayaan yang tinggi, iaitu alfa bersamaan 0.796. Hasil kajian, kesemua teknik hafazan Al-Quran yang dikenal pasti didapati mencatat pelbagai tahap pengamalan yang berbeza mengikut kategori gender para penghafaz Al-Quran. Teknik hafazan Al-Quran berkaitan memori visual didapati paling kerap digunakan oleh kedua-dua kategori gender, diikuti memori episodik dan memori semantik. Dalam jadual 3 yang dipaparkan, menunjukkan perincian peratus dan frekuensi tertinggi pengamalan teknik hafazan Al-Quran berdasarkan gender di MITS Alam Impian. Perbincangan. Pemilihan waktu yang sesuai dapat meningkatkan pencapaian hafazan menerusi aspek pengurusan masa dan tempat. Pemilihan tempat didapati memberi kesan positif seperti meningkatkan fokus para penghafaz Al-Quran. Pengurusan masa dan lokasi yang sesuai didapati dapat meningkatkan potensi dalam mencapai sasaran hafazan Al-Quran dalam tempoh yang ditetapkan. Selain itu, mengulang dengan melihat kembali ayat tersebut dijangka dapat mengukuhkan hafazan. Hafazan Al-Quran juga didapati mempunyai impak positif kepada memori visual dan semantik, selain daya fokus dan kelancaran leksikal dan semantik individu. Sebagai kesimpulan, kajian ini mencadangkan teknik menghafaz dengan memilih waktu yang sesuai dan teknik mengulang dengan melihat dan tanpa melihat ayat yang masing-masing ialah amalan secara memori episodik dan memori visual sebagai teknik utama dalam hafazan Al-Quran. Kedua-dua teknik ini dijangka dapat membantu pemindahan memori hafazan Al-Quran sebagai memori jangka pendek kepada memori jangka panjang. Dapatan kajian ini dijangka dapat memberi implikasi signifikan terhadap institusi tahfiz di Malaysia. Pendekatan eksperimental dalam menyelidik hubungan faktor dan kesan antara teknik pembelajaran akademik dan teknik hafazan Al-Quran disyorkan bagi kajian masa hadapan. Sebagai penutup, kami merakamkan penghargaan kepada Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara atas sokongan teknikal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Intelligentsia Resources atas penganjuran persidangan ini. Terima kasih kerana menonton dan salam hormat.